Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi, Tuan Haji Samsuri, Fadil dimuliakan Tuan Imam Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, dan Tuan Haji, Puan-puan Hajah, muslimin dan muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, apa khabar tuan-tuan? Sihat eh? Sihat, Allahu akbar. Sebulan dah tengok rakyat Malaysia ni tak tenang. Daripada pilihan raya sampai ke hari ni masih tak stabil lagi. Apapun, kalau kita melihat situasi dan keadaan semasa ini, banyak memberikan pendidikan kepada kita. Kerana kita kena ambil pengalaman ini sebagai suatu bentuk untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam kita membicarakan perihal berkenaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tanya kepada Harisah, kaifa hasbahtu ya Harisah. Rasulullah tanya kepada Harisah, sahabat Nabi ni, bagaimana kamu pada pagi ini? Lalu Harisah menjawab, asbahtu mu'minan haqqan ya Rasulullah. Atau pagi ini aku beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menyatakan, inna kulla syai'in haqiqah. Sesungguhnya sesuatu tu, perkara yang kita sempurnakan atau ungkapkan, dia ada hakikat dia. Fama haqiqatul iman. Maka apakah hakikat iman itu? Maka ini suatu perkara yang sukar. Dalam situasi yang menang, dalam situasi yang kalah, mesti ada hakikatnya. Dan semestinya di sana ada hikmahnya. Semua ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Harisah menyatakan, hakikat keimanan ini adalah kehidupan ini untuk dia meletakkan supaya dia menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Dengan dia melihat bagaimana dari sudut kacamata agama, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka yang melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang baik kepada orang yang beriman dengan melakukan amal soleh. Maka ini adalah suatu garis panduan kepada kita supaya umat Islam hari ini berada pada landasan yang benar. Benar dari sudut kacamata agama menurut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun tindakan kita, apa sekalipun perkara yang kita lakukan, tetap kita akan dinatijahkan sesuatu perkara yang kita lakukan. Maka kita kena berhati-hati dalam kita mengungkapkan kata-kata.
supaya setiap ungkapan itu mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak berhati-hati dan menggunakan emosi, khawatir perkara itu boleh mendatangkan dosa. Maka bila terkumpul dosa yang banyak, sampai masa kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita diazab, biarlah kita mendapat nikmat daripada Allah Taala. Maka kita kena ingat, Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sikit sangat dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Mudah-mudahan segala perjalanan yang kita lalui ini semakin mendekatkan kita, haibah gerun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah itulah sebagai mukadimah untuk kita bersama. Dan pada malam ini kita akan kongsikan sedikit bual bicara dalam kitab ini. Baru saya cuba cari kitab yang mana yang paling sesuai untuk kita kongsikan dalam perbincangan kita. Maka saya jumpa kitab ni, nama dia Al-Ma'mum wal Imam. Ini kitab dia, Al-Ma'mum wal Imam. Dalam ini membicarakan beberapa perihal berkenaan dengan sembahyang. Ada 210 perihal berkenaan dengan permasalahan sembahyang. Jadi sebelum kita pergi jauh, marilah sama-sama kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada musannif tuan guru kita ini. Sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Musannif kitab ini bernama Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Kedah Darul Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi mengasihani. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Dan kalau kita tengok dalam penulisan kitab ni, kitab Jawi, kita tengok mula-mula tu musannif mesti menulis mengikut aturan Al-Quran. Aturan Quran ditulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dan diikuti selepas kalimah basmalah adanya Alhamdulillah. Tak kisahlah sampai panjang ke mana, tapi Alhamdu mesti ada. Terperasan kan? Kemudian bila dah sampai situ, selawat ke atas Nabi. Kemudian akhirnya bila dah habis selawat, dia akan disebut sebagai amma ba'du atau wa ba'du. Rupanya di sana ada rahsia ni. Pertama, kalau kita tengok kalimah basmalah ni, dan ada hadis yang Nabi menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayah fahuwa abtar, wa fi riwayah fahuwa ajzam. Ada 3 riwayat yang menyatakan tiap-tiap pekerjaan yang mempunyai cita-cita yang tidak dimulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka terpotong para ulama menyimpulkan di sini adalah kurang barakahnya, kurang mendapat keberkatan daripada Allah. Satu. Dan yang keduanya adanya alhamdu, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah ni kalau kita tengok dalam kitab Aqidatun Najin, di antara dia ada di sana ada 4 pujian dalam perkara yang tersirat daripada segala puji bagi Allah. Pertama, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. So
Allah Ta'ala puji diri, Allah Ta'ala puji dirinya, Allah Ta'ala puji makhluknya, puji akan Nabi, segala awliya-Nya, dan kita manusia pun puji di kalangan kita, dan puji manusia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Kemudian ni adanya selepas tu ada selawat sebagaimana musannif tulis kitab ni. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Antara ringkasnya lah. Dan dalam hadis pun ada menyatakan man salli ala fi kitabin. Barang siapa berselawat ke atasku dalam kitab dia, maka selama mana, hadis tu panjang, maka selama mana adanya selawat dalam kitab tersebut, maka di sana malaikat disebutkan malaikat akan sentiasa memohon keampunan bagi diri dia. Maka malaikat memohon keampunan. Kalau kita tengok dalam syarah berihal berkenaan dengan selawat ini bila dinisbahkan daripada Allah disebut sebagai rahmat. Kan? Sebagaimana yang kita tahu yang khatib naik di atas mimbar, selawat tu disebut sebagai rahmat lah, daripada Allah, rahmat Allah Ta'ala untuk nabinya ataupun khusus kepada umatnya. Baik. Dan bila selawat itu datang daripada malaikat disebut sebagai istighfar. Sebab asal selawat itu adalah doa daripada malaikat, istighfar. Maka dalam semasa istighfar memohon keampunan khusus kepada kita lah yang menulis kitab ini, yang berselawat ke atas Nabi, maka kita akan dapat sesuatu natijah yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya adalah bila selawat itu datang daripada kita, maka bila datang daripada kita disebut sebagai doa. Maka kita berdoa, sebenarnya kita berselawat Rasulullah akmal, sempurna dah. Tapi kita yang mendapat, seumpama kita berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mendapat sesuatu anugerah daripada Allah Ta'ala, maka kita yang mendapat natijah yang terbaik. Kalau kita selawat dari pagi hari sampai ke malam, maka kebaikan itu pergi kepada kita. Allah Ta'ala tidak pernah memandang usaha yang kita buat ini sebagai sia-sia. Tak. Allah Ta'ala akan ganjari kita, akan kurniakan sesuatu nikmat kepada kita. Dan kita tengok wassalatu wassalam, salam sana disebut sebagai aman. Sebab tu kalau kita tengok pada hari akhirat kelak, Rasulullah di saat huru-hara hari kiamat, Rasulullah maintain tenang, cool ya. Semua umat ni lari kepada semua Nabi, lari kepada Nabi itu, khususnya Nabi ni Rasul Ulul Azmi. Pergi kepada Nabi Nuh kata kesian-kesian, aku tak mampu bagi syafaat. Pergi kepada Nabi Ibrahim, pergi kepada Nabi Musa, pergi kepada Nabi Isa, akhir pergi kepada Nabi SAW, Muhammad SAW. Rasulullah maintain tenang, cool, aman. Wassalatu wassalam, salam disebut sebagai aman. Dan bila mana umat minta syafaat, Rasulullah pergi ke arasy Allah Ta'ala ini, sujud di sana, minta supaya Allah Ta'ala kurniakan sesuatu anugerah yang terbaik untuk beri syafaat kepada umatnya. Rasulullah kata, wahai Muhammad, bangunlah kamu, angkatlah kepala kamu. Maka itu menunjukkan sesuatu anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kekasihnya, iaitu Nabi SAW. Maka itulah sebab kita tengok akhirnya di sini tulis wa ba'du. Maka wa ba'du tu dalam tiga tu ada kalimah ba'du tu, amma ba'du wa ba'du. Kat dalam kalimah tersebut memberi isyarat sempurna dah tiga. Bismillah sudah, alhamdulillah sudah, selawat sudah, baru kita baca. Sebelum ni kalau kita bagi ucapan pun, kita tengok pun khatib di atas mimbar pun bagi ucapan dah selesai, amma ba'du contoh kalau kita kata, dan maka ada pun yang demikian itu. Masa dah selesai dah tiga perkara. Okey. Maka ini beberapa masalah aku namakannya dengan al-qaul utam fi ahkam al-ma'mum wal imam. Karangan asal dia, inilah kitabnya asal dia, tapi diterjemahkan dalam bahasa Jawi. Dan masalah-masalah ini amat diperlukan oleh setiap kaum muslimin dan muslimin muslimat dalam ibadah mereka mendirikan sembahyang berjamaah. Kalau kita tengok, rupanya permasalahan sembahyang ini banyak.
Dalam setengah kitab tu ada sampai 300 masalah perihal berkenaan dengan sembahyang. Walaupun sembahyang tu rukun tu boleh kira dengan jari, tapi masalah dia banyak. Maka insya-Allah kita akan cuba tengok apa yang musannif katakan. Walaupun saya tahu saya baca kitab ni saya tak pandai, tapi setidak-tidaknya saya nak belajar. Jadi saya nak belajar tu untuk kefahaman diri saya, maka saya cari ni. Jadi mudah-mudahan pakar-pakar doa supaya Allah Ta'ala bagi kita kefahaman, Allah Ta'ala bagi kita peluang, boleh kita murajaah, tengok, ulang kaji balik apa yang kita nak bincangkan daripada apa yang musannif ni katakan. Baik. Masalah ini sering berlaku dan sudah jadi umum balua. Kebanyakan orang tidak dipedulikan. Okey. Dan pokok itu, asas hukum-hukum makmum dan imam itu ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbaru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Ini biasa kita tengok dalam hadis ni. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti oleh makmum, maka janganlah kamu menyalahinya. Maka jika ia bertakbir, hendaklah kamu ikut takbir. Iza kabbara imam fakabbir. Imam angkat takbir dulu, baru kita angkat takbir. Kita tak boleh mendahului imam. So dia ada perbincangan dia. Baik. Dan jika ia rukuk, hendaklah kamu ikut rukuk. Imam rukuk, baru kita rukuk. Dan jika ia sujud, hendaklah kamu ikut sujud. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasbiquni birruku' wala bis-sujud wala bil qiyam wala bil insiraf fa inni arakum min amami wa min khalfi. Artinya, janganlah kamu mendahului aku dengan rukuk, dan jangan juga dengan sujud, dan jangan juga dengan qiyam, dan jangan juga kembali keluar, yakni daripada tempat sembahyang dahulu daripada aku, kerana aku dapat melihat kamu semua dari hadapan dan belakangku. Ini keistimewaannya Allah Ta'ala bagi pada Rasulullah. Pandangan hadapan dan belakang. Ini satu anugerah daripada Allah Ta'ala kepada baginda Nabi SAW. Dan kita sentiasa dimonitor oleh CCTV Allah Ta'ala. Imam tak nampak lah. Imam angkat takbir, Allahu Akbar, nampak depan lah, belakang tak nampak lah. Tapi kita diperhatikan, dan ada malaikat yang cuma catat setiap perkara yang kita lakukan. Dan sabda Nabi SAW, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allahu suratahu surata himar. Ini tak sampai hati nak tengok, nak sebut pun. Tapi ini oleh hadis Nabi SAW. Tidaklah takut orang yang mengangkatkan kepalanya sebelum imam, betul dah tu, bahawa Allah akan mengubahkan kepalanya menjadi kepala keldai. Nampak? Tak boleh mendahului imam. Atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa keldai. Maka hadis-hadis yang tersebut dengan jelas haram hukumnya mendahului imam. Haram hukumnya mendahului imam pada rukuk dan sujud atau lain daripada kedua-duanya, daripada rukun-rukun sembahyang. Dan hukum haram ini telah diterangkan dalam kitab-kitab yang besar. Ini kitab kecil ada kitab yang besar-besar lagi, yang kita baca pun kita pun pening lalat, tak apa nak faham. Punya pancang perbincangan. Imam Syekh Ramli kata begini, ini. So terlalu detail. Mungkin ulama-ulama besar boleh tengok. Dan makna sabda Nabi SAW bahawa Allah mengubahkan kepalanya menjadi kepala keldai, yakni Allah menjadikan kepalanya seperti rupa keldai, rupa kepala keldai. Maksudnya adalah menjadikan rupa kepala keldai, dan badannya tetap badan manusia. Na'udzubillah. Sampai macam tu sekali murka Allah Ta'ala orang yang mendahului imam. Mungkin ada salah laku yang besar sehinggakan perkara, tapi bukanlah
Dari sudut salah laku ini, perbuatan yang kita lakukan terlupa. Lupa tu maaf pada syarat lah. Mungkin ada kategori yang maksud daripada hadis ini satu perkara yang besar. Dan makna sabdanya sallallahu alaihi wasallam atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa keldai, yakni menukarkan semua rupa badannya seperti badan keldai dan kepalanya pun seperti keldai jua. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala boleh ciptakan manusia daripada tiada kepada ada, maka apa lagi benda yang dah ada Allah Ta'ala nak ubah, Allah Ta'ala hanya mengatakan kun fayakun. Apapun kita mengharapkan ibadah kita yang kita sempurnakan diterima sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bertepatan dengan sunnah. Dan difahamkan daripada hadis tersebut sebagai dalil atas harusnya berlaku pengubahan kejadian manusia kepada rupa binatang. Semoga Allah melindungkan kita daripadanya. Dan pengubahan tersebut menunjukkan kerasnya kemurkaan Allah. Kerasnya kemurkaan Allah. Maka ada sesuatu yang besar yang Allah Ta'ala murka terhadap pelaku tersebut. Atas orang yang tidak mengikut perbuatan imam dengan betul. Kita okey kot, tak ada masalah kot. Semua sini terkawal, under control. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul hal unabbiukum bi syarrin min zalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradah wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Artinya, katakanlah, maukah aku akan khabarkan tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang demikian ini? Ni tanda soal ni. Nak tak nak ni? Rupanya ialah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkainya, dan orang-orang yang dijadikan di antara mereka, yakni seperti keldai. Bukan keldai, keadaan BABI. Saya nak sebut pun tak gamak. Tapi kitab ni tulis macam ni. Seperti itu in bracket, keadaan, ka alif da alif nun, ba alif baya. Saya baca macam tu lah. Tak sampai hati saya. Sebab apa, ini di kalangan orang beriman ni. Tapi rupanya nak bagi isyarat kepada kita supaya kita berhati-hatilah. Dan penyembah tagut. Ni penyembah tagut. Ni terjemahan daripada Quran ni. Quran ni. Surah apa? Ayat yang ke-60 surah Al-Maidah. Boleh buka. Dan penyembah tagut, mereka inilah yang lebih buruk keadaan dan yang lebih sesat dari jalan yang betul. Maka ini Allah Ta'ala nyatakan kemurkaan. Selebihnya boleh tengok tafsir. Siapakah yang Allah Ta'ala tujukan kepada ayat tersebut? Para mufassirin membuat penafsiran dalam banyak-banyak tafsir. Boleh kita tengok. Kadang-kadang kita bila tengok sini, kita kena tengok juga tafsir, syarah tafsir tersebut. Contoh tafsir Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir menyatakan ayat ini asbabun nuzul dia sekian. Dikhususkan kepada siapa, bila turunnya. Maka itu, mungkin itu boleh jadi satu penafsiran yang lekat. Baik, kita masuk kepada bab dia. Bahagian pertama, masalah-masalah penting bagi makmum dan imam. Tuan-tuan dah ready ni? Tadi mukadimah baru tu. Sekarang kita masuk pada pertama. Satu, dia ada 210 masalah. Bacaan ketika sembahyang di qomat. Ni masalah pertama. Baik, saya baca. Apabila sembahyang di qomat, maka disunatkan bagi yang mendengar bahawa berkata ia seperti apa yang diucapkan oleh tukang qomat, melainkan pada ucapan qad qamatis salat. Maka disunatkan bagi yang mendengar berkata ia aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Artinya, semoga Allah menegakkan sembahyang itu dan mengekalkan atas mengerjakan sembahyang itu dan menjadikan aku daripada sebaik-baik ahli. Baik.
kalau kita tengok, ini terus masuk qomat. Sebelum qomat, dia ada azan. Kan? Didahului dengan azan. Dahulu, sebelum daripada wahyu turun, untuk pensyariatan azan, maka di sana kalau kita tengok secara sejarah azan dan iqamah ini, Abdullah bin Zaid bincang dengan kawan sebelum pensyariatan azan. Dia bincang dengan kawan, macam mana ni kita datang ni, orang ni tak dengar ni, macam mana kita nak panggil orang datang ni? Adakah perlu kita pegang loceng, kita ketuk-ketuk panggil orang datang supaya orang datang ramai? Kita pun biasa kadang-kadang kita azan seorang, qomat pun kita, imam pun kita, makmum tak ada. Pahala banyak tuan-tuan. Jangan marah kawan-kawan kita tak datang. Sangka baik dia ada urusan. Pahala banyak tu Allah Ta'ala nak bagi. Azan macam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakit tekak tuan-tuan. Toleh belakang tengok, tak ada lagi makmum. Sabar. Dan qomat lah. Qomat jadi imam. Ingat ada orang cuit jadi makmum. Tak ada juga. Tak apalah. Allah Ta'ala nak bagi pahala lebih. Baik. Kemudian Abdullah bin Zaid ni tuan, dia mimpi. Ni sebelum nak masuk qomat ni, saya seringkan azan dulu bagi nampak dulu. Dia mimpi dalam mimpi dia ada seorang pakai jubah pegang loceng. Sama macam dia bincangkan dalam kawan dia, macam mesyuarat semalam ah. Mungkin kita ni kalau kita selalu fikir dia datang dalam mimpi, betul lah? Abang macam tu kot? Tak. Oi, hebat ni. Orang kalau tak macam saya macam tu. Terlalu memikirkan satu sampai datang dalam mimpi. Tu jangan impikan nak kahwin dua. Tersasul dan sebuah dalam mimpi tuan-tuan, kantoi tuan-tuan. Agak-agak, tapi abang ni tak ah. Saya tak boleh buat macam tu. Abang steady. Tak tersasul tak apa. Lalu dia nampak, dia tanya, dia cakap, dia komunikasi berkenaan azan, boleh tak dia nak azan, nak panggil orang datang supaya datang solat ni, nak buat loceng macam ni, bawa loceng macam ni. Lepas tu yang jubah putih kata tak boleh kan. Baik kamu azan, dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Azan macam ni dia kata. Lalu qomat macam ni. Qomat hanya baca sebut sekali je. Sampai la ilallah, tak perlu ulang dua kali. Lalu sahabat tuan, bila dapat mimpi, kita mimpi mimpi dia disebut sebagai ar-ru'yatul salihat. Mimpi yang baik tuan-tuan, tapi mimpi baik tidak boleh menjadi hukum syarak. Lalu sahabat ni dia baik, dia pergi jumpa Rasulullah. Dia kata dengan Rasulullah, aku mimpi semalam. Dia kata, wahai Rasulullah, aku bermimpi sekian. Rasulullah kata, kamu benar. Sebab apa Rasulullah kata benar? Sebelum dia mimpi, wahyu dah turun dah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah cuma belum declare lagi, belum maklum kepada sahabat lagi, tapi dia dapat mimpi. Maksudnya Abdullah bin Zaid ni hebat juga. Wahyu turun seiring sebelum dan lepas tu dia dapat mimpi dah. Kita dapat mimpi alamat yang baik ada. Nak menang PRU yang 15, ada dapat mimpi? Tak ada. Tak jadi orang hebat lagi. Kena banyak amalan tu, kena tinggi sikit amalan tu. Bila dapat mimpi tu, hebat lah. PM10 dapat mimpi. Ingat dia kata, saya yang akan umum cuti. Memang betul dia umum cuti. Hebat dia. Itu saya selingan lah. Lalu dia kena melawak tuan-tuan, jangan risau. Tu saya tengok video kan dah viral zaman sekarang, zaman teknologi canggih. Macam-macam video saya tengok kan. Rupanya betul lah dia kata, dia ucap dia umum cuti, memang betul cuti. Allah Ta'ala takdirkan ketentuan tersebut. Baik. Lalu bila sampai begitu, Rasulullah arah kepada sahabat, pergi panggil Bilal ibn Rabah datang sini. Bilal bin Rabah tu datang, Rasulullah lantik sebagai muazzin yang pertama di dunia. Bilal ni, dia syarat azan ni, Bilal ni suara dia kuat. Dengar di penghuni Mekah. Lagu cerita nombor 2. Nak jadi imam, suara tak perlu kuat, lagu nombor 1. Tu Haji Abdullah dengan Haji Yusuf lah. Saya tak ada lah lagu. Saya lagu Dondang Sayang, lagu lain boleh lah.
Tapi bila dia kena azan kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam bila birabah ber. Sampai Rasulullah wafat, berapa tahun dia tak azan, sampai dia datang pergi ziarah makam Rasulullah, sahabat suruh dia azan. Baru dia azan sekali, semua penghuni Madinah keluar. Semua penghuni keluar. Keluar tu maksudnya nangis tu tuan-tuan. Dia dengar suara bila digambarkan Rasulullah masih hidup. Maksudnya kuat tu suara tu. Suara bunyi macam mana tu? Awazan wallahu subhanahu wa ta'ala. Dan istimewanya bila Isra' dan Mi'raj, Rasulullah dengar telapak kaki dalam syurga kan. Kita boleh cam tapak kaki. Abang boleh cam tapak kaki isi? Boleh? Maksudnya tak hebat lagi lah. Tadi nampak hebat lah. Kalau pakai kasut kenal? Ada setengah orang kenal tau. Kan? Rasulullah kenal telapak kaki. Dengar tanya malaikat, takkan kau tak kenal? Rasulullah, Rasulullah takkan tak kenal? Rasulullah kata, ini tapak kaki Bilal bin Rabah. Lalu dia angkat sebagai muazzin. Keistimewaan Bilal, wuduk tak pernah tinggal. Pakai kasut, pakai stokin, wuduk jangan tinggal. Ini kita jarang nak buat boleh buat. Pakai slipper boleh. Pakai kasut jarang orang buat. Ada sahabat saya, ini tak masuk bab ini. Tapi tak apa, penting kan kita tahu tentang azan, sejarah azan. Ada sahabat saya masuk tandas dulu, saya keluar tandas dulu, dia keluar bilik depan. Pergi depan, saya kata, mana? Ambil wuduk. Alhamdulillah. Saya malu dengan dia, saya tak ambil wuduk. Dia pakai kasut, dan lagi dia buka, bagus. Allahu Akbar. Dia beramal dengan amalan Bilal bin Rabah ni. Rupanya dia istimewa. Baik. Kedua, man azana fahuwa yuqimu. Siapa yang azan, maka dia lah qomat. Kalau orang tu azan, jangan kita pandai-pandai qomat lah. Kadang-kadang ada orang kita kan, lambat sangat Bilal ni. Saya qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak kena tertib. Dia yang azan. Dia yang datang awal, dia yang suruh orang. Kita datang sebabkan dia. Kita tengok dia lambat, kita qomat dulu. Qomat ni kena tunggu arahan siapa? Siapa yang paling besar dalam surau ni? Pengurusi? Imam? Arahan imam. Imam bagi isyarat. Setengah imam bagi isyarat macam tu. Tu saya juga kan. Angguk lah. Bilal tak boleh tolak. Bilal tak boleh kata, jap, tengah solat. Tak boleh. Dia jadi imam. Kalau suami dengan isteri, bila dia ajak, isteri bersama dengan isteri, tak boleh tolak kan? Yang tu tak boleh tolak, betul kan? Itu betul pula. Ya Allah Rabbi. Itu semua betul kan? Tak ada muskil kan? Okey. Tapi imam bagi isyarat, makmum kena qomat. Yang azan tadi, dia kena qomat. Tak boleh tunggu dah. Sebab sekira-kira tunggu itu, selepas azan lebih kurang 4 rakaat solat yang ringkas. Ataupun ada ketetapan masa yang khusus. Kalau biasanya kita di jam yang kita ada ni 10 minit waktu antara zuhur sampai isyak. 15 minit antara subuh. Betul. Sekalipun kalau kita datang, okey, tak apa. Panjang lagi tu. Baik. Kemudian, apabila sembahyang diqamat, maka disunatkan bagi yang mendengar bahawa berkata ia seperti kita ulang balik dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai asyhadu an la, kita ulang balik. Sampai qad qamatis salat, baru kita baca aqamahallah. Itu paling ringkas lah. Kalau nak sambung, wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Baik. Aqamahallah, baik. Artinya semoga Allah menegakkan sembahyang khusus kepada kita lah. Baik. Qad qamatis salati ke qad qamatis salatu? Mana satu yang betul? Tu. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Qad ti. Seorang kata ti, seorang kata ku, seorang kata tu.
Pernah berlaku di belah-belah utara. Dia seorang tu ayah mertua dia. Makmum anak menantu dia qomat. Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Lepas solat, ayah mertua dia kata, salah tu ti, dia kata. Pening kawan tu. Ayah mertua cakap macam tu. Lepas tu dia nak qomat, dia di jam. Terus waqal qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Tak wasal lah. Tadi wasal. Sambung. Sebab apa confused? Oh, ini sebab apa? Ini sebab nahwu bahasa Arab ni dia kena tengok kalau ada fi'il lah. Fi'il dari sudut fa'il, dari sudut marfu' bidhammah, dia kena tengok, dah kena kaji seluruh. Rupanya baris-baris yang ulama letak ni dah memang dah orang kata merujuk kepada nahwu soroh bahasa Arab. Yang sebenarnya adalah qad qamatus solah, qad qamatu, macam tu. Mungkin ayah mertua dia tak perasan kot dengar kan, dia tak perasan. Ini kisah benar tuan. Jangan tak percaya, kena percaya. Tapi kita nak hilang kemusykilan tersebut, kalau tak tahu, wakafkan terus, matikan dia. Daraba darabat darabtu. Kita daraba darabat, kita boleh matikan. Baik. Dan maksud dia tengok, artinya semoga Allah menegakkan sembahyang itu dan mengekalkan atas mengerjakan sembahyang itu dan menjadikan aku daripada sebaik-baik ahlinya. Maka ini adalah merupakan pengharapan dan doa kita kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala kurniakan yang terbaik kepada kita. Baik. Kemudian yang kedua, janganlah berbimbang dengan doa ketika sembahyang Jumaat di qomat. Ini perkara masalah yang kedua. Musannif kata, janganlah berbimbang dengan doa ketika sembahyang Jumaat di qomat. Sebab apa kita tahu Jumaat ni banyak hari waktu-waktu yang mustajab doa. Kadang-kadang orang kita risau nak doa dekat sebelum datang masjid ke, masa duduk i'tikaf masjid ke, waktu antara dua khutbah ke, waktu tengah qomat ke. Dan ada pandangan majoriti ulama kata waktu yang mustajab doa adalah selepas asar ke sebelum maghrib. So banyak pernah kita dengar kata dalam waktu solat tu banyak sujud tu, banyakkan doa. So semua ni ada waktu-waktu mustajab doa. Allah Ta'ala rahsiakan. Sebagaimana Allah Ta'ala rahsiakan berlakunya hari kiamat, mustajab ijabah doa tu pun Allah Ta'ala rahsiakan supaya kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala susun tu cantik lah. Supaya kita sentiasa bergantung harap, berdoa, bermunajat, minta kepada Allah. Apabila sembahyang Jumaat di qomat, maka hendaklah kamu berbimbang dengan menjawab tukang qomat. Maka bila qomat, tadi jangan berbimbang dengan doa, hendaklah kita berbimbang dengan jawab tukang qomat itu. Dan janganlah kamu berbimbang ketika qomat dengan berdoa seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang jahil. Rupanya berdoa sewaktu muazzin qomat itu adalah merupakan perwatakan orang yang jahil. Jahil ni maksudnya orang yang tak ada ilmu, orang yang tak ada garis panduan, dia tak tahu ikutan siapa. Sebab kita ni nak buat satu perkara biar bertepatan dengan sunnah. Kalau tidak bertepatan dengan sunnah, nanti kita tak dapat pahala iqamah. Pahala solat kita dapat, tapi pahala iqamah tak dapat. Sebab apa? Tak sambut iqamah daripada muazzin Bilal tadi. Asal nama muazzin, tapi oleh kerana Bilal bin Rabah, maka dipanggil semua ni dipanggil sebagai Bilal. Baik. Maka kalau perbuatan tersebut takut kita tak dapat lah. Mereka orang-orang jahil, mereka pada ketika itu yang asyik berdoa dan meninggalkan menjawab tukang qamah. Ni ada hadiah untuk saya ke apa ni? Ada. Alhamdulillah tak sia-sia datang malam ni. Dan perbuatan mereka itu adalah salah kerana tidak dengan sunnah. Nampak? Menyalahi sunnah. Bila menyalahi sunnah, saya sebut tadi adalah kita tak dapat pahala iqamah. Tapi kalau kita solat,
kita dapat pahala solat. Tapi pahala ni setiap satu perkara yang kita lalui, kita sempurnakan mengikut sunnah, maka kita dapat sesuatu pahala. Pahala-pahala ni sampai seumpama digambarkan sebagai sebuah gunung terhimpunnya sampai macam tu sekali, kita tak nampak lah. Ajrun baik. Dan sesungguhnya tempat dan masa berdoa itu ialah setelah qomat waktu membetulkan saf. Maka musannif ni kata apa? Sesungguhnya. Ini taukid ni. Penegasan tempat dan masa berdoa itu ialah setelah qomat membetulkan saf. Kita dah qomat, orang dah azan kan, kita doa. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammad, Allahumma rabbaha. Sampai habis kita baca. Maka itu sebenarnya kadang-kadang kalau kita tengok, kita boleh lebihkan doa kat situ. Kita boleh lebihkan doa untuk nak tambah doa. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Masa tu adalah waktu mustajab doa tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita baca doa lebih-lebih kurang, macam tu lah. Tapi ada orang tengok keadaan masa. Jika ruang waktu itu panjang, imam belum keluar. Imam belum keluar daripada bilik. Contoh imam duduk dalam bilik. Qomat dah habis, qamah dah habis. Maka kita angkat tangan berdoa. Kita nak bangun ke belum bangun masa tu? Dah bangun? Bangun. Belum bangun? Dah bangun. Nanti kita jawab kemudian minggu depan. Dia ada, sebenarnya ada garis panduan dia. Masa bila kita nak bangun selepas azan qomat, kalau kita duduk kat depan, masa bila kita nak bangun. Kalau kita duduk belakang, bila masa kita nak bangun. Kalau imam belum keluar, adakah perlu kita bangun dulu? Kalau sembahyang Jumaat, imam dah ada depan, adakah kita bangun sekali serentak dengan muazzin jadi qomat? Ataupun imam dah keluar, keluar daripada bilik, maka kita nampak imam, kita terus bangun. Kalau kita tengok sirah Nabi pun, rumah Rasulullah di Masjid Nabawi tu kan, tapak asal kan, Rasulullah solat di rumah. Solat maksudnya sebelah bilik tu tempat Rasulullah dirikan solat. Dah habis azan dan qomat baru Rasulullah keluar. Maksud Rasulullah, sahabat ni standby. Standby ni. Standby untuk mendirikan solat. Maka perbuatan Rasulullah keluar tersebut sebagai sunnah. Maka itulah kita nak tengok masa dan ketika tersebut. Jadi apa yang penting kepada kita adalah kita berdoa. Boleh banyakkan doa masa ketika itu untuk kita dapat sesuatu. Mohonlah kepada Allah Ta'ala. Masa itulah ramai orang nak doa supaya Allah Ta'ala ampunkan diri dia, ampunkan doa, ampunkan ibu dan ayah dia. Ramai juga ada orang selitkan doa kan, innaka la tukhliful mi'ad. Ada orang sambung, Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu secara umum. Allahumma ghfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh tambah apa semua. Masa inilah kita nak minta, tengoklah dari sudut perluasan masa yang ada tersebut, supaya Allah Ta'ala kurniakan sesuatu anugerah dan memperkenankan doa yang kita pohon kepada Allah Ta'ala secara berterusan insya-Allah. Dah masuk waktu kan. Jadi saya kira cukuplah sekadar itu sebagai permulaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita untuk kita sambung perbincangan pada jangan berdiri sehingga selesai qomat. Itu masalah yang ketiga akan datang yang akan kita bincangkan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.